InsyaAllah pada pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-32, iaitu mengerjakan haji. Mengerjakan haji. Jadi insyaAllah kita baca matan hadis ini bersama-sama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladtuhu ummuhu. Maksudnya, sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah, tidak berbuat rafas. Tengok apa benda rafas ni? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ya. Kemudian seperti mana yang nukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 tu. Jadinya apa yang dimaksudkan dengan rafasa, fusuqa wala jidala, maka dia sekiranya tidak berbuat rafas dan juga fisq, maka dia akan kembali seperti pada waktu dilahirkan ibunya. Raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Dia kembali, maksudnya habis dah selesai ibadah haji itu, dia kembali ke tanah airnya itu, makanya bersihnya dirinya itu seperti mana bayi yang baru lahir. Dan sabda Nabi SAW, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illal jannatu. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali syurga. Haji yang mabrur ini dia tak ada lagi dah ganjaran, mereka syurga je bagi dia. Jadinya seperti mana yang dinukilkan, yang kita dah bahaskan tentang hadis yang pertama tadi riwayat Bukhari itu, adalah seperti mana yang dinukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurul ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Artinya musim haji adalah beberapa bulan yang diketahui. Maksudnya dimaklumkan dah kepada kita bahawasanya haji ini datang dalam bulan Zulhijjah. Dan barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, sekiranya dia dah berniat nak pergi haji, bukan dia dah sampai ke sana dah, dia niat dah. Jadinya maksud niat situ, ya, bila mana dia berniat nak buat haji itu biasanya dinasihatkan, digalakkan kita kena sampai lah. Ya, di sana di tanah haram, makanya dia tak boleh lagi berbuat rafas. Dia tak boleh lagi fasik ataupun berjidal, berdebat, bertengkar masuk sini. Ya, di dalam masa dia mengerjakan ibadah haji itu. Jadi bermula dia berkain ihramnya itu, maka di situlah bermula dah. Bukan maksudnya sebelum ni dia boleh buat, tak boleh. Oh, sama juga. Rafasa wala fusuqa wala jidala tu tak. Sama je. Ya. Jadinya, apa pandangan ulama tentang yang dimaksudkan oleh ayat Quran dan juga hadis ini? Ya. Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Mushkil Asar, dia menjelaskan bahawasanya yang dimaksudkan dengan rafas tadi, rafasa itu adalah yang maksudnya hubungan suami isteri, hubungan seks. Dan dalam ini dia merosak ibadah haji ya. Maksudnya dengan ihram lagi tu, belum selesai lagi, dia belum tahallul lagi pun, makanya ya, dia dah berhubungan suami isteri tu, maka rosaklah ibadah hajinya itu. Ini rosak terus.
Berbeza dengan fusuk dan juga jidal tadi. Jadi rofas ini, kadang-kadang kita nak tahu tentang apa masukkan dengan rofas itu ialah ya, dia menjurus kepada perkataan-perkataan lucah, mencarut orang kata tak. Dan apa saja bentuk yang menjurus kepada seksual, ya, double meaning, kemudian yang menggunakan perkataan-perkataan lucah itu, ataupun dia dengan isteri dia sama-sama pergi haji. Tadinya nak tunggu bilik apa tu ni, yang tu, ya. Jadi sebelum tu dia ada WhatsApp dengan isteri dia, isteri sendiri ni, ya, dalam keadaan dia berihram, belum selesai haji lagi. Dia tak buat benda tu, tapi dia mula dapat lucah dengan isterinya itulah, ya. Itu juga rofas. Itu dengan isteri dia, ataupun orang ni memang kaki mencarut. Pantang tersepak batu, terkeluar habis sebut. Yang dia sebut tu mak orang tu punya. Dia tak sebut mak dia punya. Kan? Dia tak sebut dia punya pula, dia sebut orang punya. Ya? Ini yang merosakkan. Baik dia dalam keadaan haji ataupun ihram dalam umrah pun sama. Ya? Haji wa umrah ini. Makanya dia ini, bila sebut rafasa ini, yang pertamanya dia mengeluarkan kata-kata yang berunsur lucah, tidak senonoh, ataupun ya, perkataan-perkataan yang mengandungi maksiat. Yang keduanya ialah berbicara mengenai hubungan suami isteri atau perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwat. Ini rafasa. Kadang-kadang kita tu tak sedar benda macam ni tak. Ya, dalam kita berihram begini. Ataupun dia melakukan perbuatan yang menjurus kepada hubungan intim atau bersentuhan dengan pasangannya dengan cara membangkitkan syahwat. Ini kalau dengan isteri dia lah. Ya. Jadi larangan ini, kenapa dilarang rafasa ini? Sebab tujuannya ialah supaya untuk menjaga kesucian haji dan fokus kepada ibadah semata-mata. Itu tujuannya. Sebab kita dah set, kita dah niatkan bahawa kita nak pergi haji, makanya kita kena korban banyak benda lah. Ya, kena korban banyak benda lah. Bukan sekadar kita punya masa RM1, diri kita sendiri pun sama. Jaga lidah kita, jaga fikiran kita. Ya, ni jangan ada unsur-unsur begini. Ini kemudiannya disebutkan wala fusuqa, dan juga jangan kamu berbuat ya kemaksiatan, benda-benda fasik. Benda-benda yang merosakkan ibadah itu sendiri. Jadi fusuk ini dia merujuk kepada segala bentuk kemaksiatan ataupun dosa yang boleh mencemari kesucian ibadah haji. Apakah itu fusuk? Tadi rafasa tadi apa saja menjurus kepada seksual lah, baik perkataannya, fikirannya ataupun hubungan intimnya itu, ya. Jadi fusuk ini ialah seperti mana perkara-perkara yang melibatkan maksiat seperti menipu, mencuri, menfitnah ataupun dia buat dosa-dosa besar yang lainlah. Maka ini juga merosakkan ibadah haji. Mengumpat, memfitnah ataupun mengeluarkan kata-kata kesat terhadap orang lain. Ya. Maka ini perkara juga antara yang merosakkan ibadah haji kita. Ya. Biasanya bila mana kita sebut tentang mengumpat memfitnah ini, dia tak mari ikut mulut kita, tapi dia mari ikut handphone kita. Kan? Dengan penuh dengan penuh confidentnya, dia pun terima berita tu, dia tak tabayun dulu, dia sebarkan dulu. Kan? Saya bagi tuan-tuan tak, sekarang ni kita zaman AI ni, artificial intelligence ni tuan-tuan, ya, memang satu benda yang cukup mencabar. Nak buat fitnah ke orang kata petik jari je. Petik jari je tuan-tuan. Kan? Sebab saya terlibat, bukan terlibat, saya memang guna benda ni sebab saya punya kajian tesis saya memang guna benda ni pun. Gunakan AI ni. Dan nak fitnah orang tuan-tuan cukup senang tuan-tuan. Ya, nak mencolek budak-budak pun mudah. Ya, dia ada AI yang mana muka kita tuan.
bercakap. Kan? Ya, boleh bercakap tapi menggunakan bahasa orang lain. Cara kita bercakap, muka saya bercakap ni. Biasanya kalau muka ceramah memang boleh ambil sebab dalam YouTube memang ada pun dia boleh buat. Ya. Kita ambil dia punya tu, dia punya AI dia tu. Ya. Rakan 2 minit perkataan dia tu. Kemudian dia bercakaplah apa sahaja bahasa. Nak bahasa Sepanyol, bahasa Tamil, bahasa Urdu, sebut je. Bahasa Korea, semua boleh buat. Dan muka dia bercakap. Mulut dia yang bercakap. Kan? Semalam pun saya terima satu, inilah dia orang duk viral. Yang seorang tokoh dia lah. Kan? Dia bercakap tentang satu perkara. Pada dia pun, pada saya tahu dia bukan bermanhaj demikian pun. Kan? Nak satukan antara sunnah dengan syiah apa semua ni. Kan? Dia menggunakan, kemudian kata dia mimpi jumpa Rasulullah apa semua ni. Pada tokoh dia memang tak demikian pun. Kan? Viral. Kan? Saya tengok balik, bila kawan forward saya kata, ini mesti guna AI. Sebab kita tahu. Tengok cara muka dia bercakap, ya, cara pergerakan dia tu, kita tahu. Ya, cara dia. Itu beza tuan. Macam ni, elok. Ya, betul-betul fitnah tuan. Jadi berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Zaman ni memang kita zaman fitnah yang mana betul-betul real. Kalau orang nak penaya suami isteri, nak memisahkan suami isteri dengan menggunakan teknologi ni memang boleh sangat. Ya, memang boleh. Ya. Jadi mungkin kita ni lambat sikit terima. Di barat dah awak dah terima benda ni. Ya, kita lambat sikit lah. Tapi kita dah sampai sini baru. Kan, kita tengok kalau betul-betul tengok memang menakutkan lah. Kalau salah guna. Dia ibarat pisau yang tajam, kita bagi pada budak-budak umur 5 tahun. Dia ibarat senjata api, kita bagi pada budak darjah 2. Ya, machine gun tu yang berpeluru hidup, bagi pada budak darjah 2. Dia ingat main senapang, tembak-tembak, main suka-suka kan. Dia kata inilah zaman ni tuan. Kita berada dalam ni sekarang ni. Sampai dah tak nak beza dah antaranya hak dan juga yang batil. Tu imam doa tadi lah, Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tiba'ah wa arina batila batila wa arina shinaba. Ya Allah, Engkau perlihatkanlah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran supaya kami dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah pada kami kebatilan itu sebagai benda yang batil agar kami dapat menjauhkannya. Inilah zaman tuan. Tadi saya sebut tadi, fusuk tadi ialah melibatkan mengumpat, memfitnah atau mengeluarkan kata-kata kesat. Ya, dia fitnah orang dalam keadaan dia berihram ni, sedangkan tak berihram pun dia tak boleh buat benda ni. Buat dalam tu, makanya dia fokus pada dia akan merosakkan ibadah haji tersebut. Ya, kemudian apa lagi dia buat? Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adab dan nilai Islam. Ya, seperti meninggikan suara dengan marah atau bersikap kasar terhadap jemaah lain. Dia seorang je lah nak cium hajar aswad, dia tak boleh orang lain lah. Ni dalam keadaan ihram lagi ni. Kan dia siku orang sana, dia siku orang sini nak tapaikan hajat dia. Ataupun dia nak kejarkan saf pertama ni dekat depan Kaabah ni. Dia sanggup orang kata apa, melintah bau orang, pegang kepala orang, tolak orang untuk dia dapatkan tempat dia. Agak-agak kita lah kalau buat sikap itu, ibadah kita diterima ataupun tidak. Engkau kena dapatkan sesuatu dengan cara yang tak betul lah. Ya. Matlamat dia tidak menghalalkan cara. Ya. Dia tak menghalalkan cara. Jadi dengan tujuan kita nak dapat tempat saf pertama, tapi kita menyakiti orang. Kita kan, apa saja bentuk pun, kita nak dapatkan sesuatu nikmat, kita sanggup jatuhkan orang lain. Sama je konsep. Maka dia merosakkan ibadah kita. Ya. Larangan fusuk ni dalam ibadah haji ni bertujuan dia untuk memastikan tingkah laku kita yang baik dan penuh hormat terhadap orang lain. Ya, dalam keadaan kita berihram ini, tengok jenis haji tak. Dia haji tamattu ke ataupun haji ifrad dia buat. Ya. Jadi cabaran ni tetap ada lah. Terutamanya haji ifrad ni lah. Kan? Lepas tu biasanya kalau orang yang buat haji ifrad ni, dia akan pergi di akhir-akhir penerbangan lah. Supaya apa, mudah untuk dia jugalah. Supaya tak lama dia ni berihram. Ya, dalam seminggu ke seminggu lebih anggaran begitu dah. Ya. Kalau dah 3 minggu dia sampai, tiba-tiba dia buat haji ifrad. Ya.
bagi orang yang pertama kali tu, cabaran dia banyak lah, takut dia tak terjaga esok. Yang sayangnya takut rosak ibadah haji. Jadi ada pilihan, boleh buat haji tamattu. Cuma haji tamattu ni bayar dam lah. Kita bayar dam, kita buat umrah dulu baru kita buat haji kan. Jadi yang diterangkan, kenapa dilarang kita buat pada khusuk ni supaya jaga. Supaya apa? Kita belajar menghormati orang, kita belajar untuk menjaga diri kita daripada kerosakan. Dan juga kita nak jaga supaya ni dalam keadaan haji ni, berjaga-jaga. Ya, supaya apa? Ibadah kita ni tak rosak. Itu yang kedua tadi. Selepas rafasa, kemudian fusuqa. Kemudian wala jidala fil hajj. Janganlah kamu berdebat. Berdebat di sini maksudnya ialah pertengkaran. Ya, yang boleh menyebabkan pertelingkahan. Kadang-kadang dia berdebat ni benda isu-isu yang bukan apa sangat pun. Ya, berdebat dengan nada yang tinggi ataupun dia nak tunjukkan sikap keras kepala dia dalam perkara-perkara yang remeh ataupun perkara yang tak penting. Ya, kadang-kadang bergaduh komplain sebab makanan tak sedap. Kan? Serunding dah habis sebab dah kena pau dengan haji-haji lain kan. Pantang dia buka botol je, serunding dia tu, ada yang datang mengintip. Kan? Datang jadi kawan. Kan? Dah habis. Ya. Makanya sebab makanan tak sedap, sotong keras ke apa ke tak perlu pun tuan-tuan. Sebab tu ibadah ni, dia sebenarnya satu, kita kena mindset kita. Dia bukan kita kena ikut ni. Kita punya hati, mindset kita ni. Bila kita dalam keadaan haji ni, kita dah set dah. Akan datang cabaran-cabaran begini. Ya, kadang-kadang pengalaman orang yang pergi, kadang-kadang dalam kursus haji pun dia beritahu, cabaran-cabaran begini kita dah set dalam ni dah. Apa datang ni semua pun cobaan. Berani dah ajar lah. Apa saja datang, cobaan. Itu ya. Kan? Sebab kita nak jaga, nak fokus pada ibadah haji kita. Kadang bertengkar pada benda-benda yang tak sepatutnya remeh je pun. Kan? Kadang-kadang lift penuh, kan? Bergaduh juga. Kan? Kadang-kadang tengok tertukar selipar pun selalu bergaduh je saja. Benda nak buat gaduh. Sebab dalam keadaan ibadah haji ni memang ujian lah. Sebab kita bercampur dengan pelbagai orang, pelbagai lapisan, pelbagai golongan dan berbagai pemikiran. Kan? Ada orang yang mana lagi penampilan okey tak bagus tapi mental dia ada kualiti cukup low class. Kan? Ada orang yang sederhana biasa-biasa tengok orang macam B40 tapi pemikiran dia high classnya. Kan? Itu macam orang kita akan jumpa. Makanya elakkan daripada bertengkar. Ya, kita ambil konsep macam bulan puasa jugalah. Ya, bila mana orang tu ajak bertengkar bergaduh pun tak apa. Inni sha'im. Sesungguhnya aku ni berpuasa. Jadi kau nak gaduh, kau gaduh lah. Aku tak nak lah. Ya? Ataupun dia ni orang yang keras kepalanya, dia nak pandangan dia je diterima. Kan? Kalau orang bangkang sikit dia tak boleh lah. Dia tak boleh dia. Kan? Sama juga. Ini semua perkara-perkara yang merosakkan haji. Kita kena ingat je lah. Syaitan iblis ni, dia bukan hanya ada kat Malaysia je lah. Semua tempat dia ada. Dia boleh akses semua tempat. Dalam semayang kita pun dia boleh masuk. Ya. Sebab tu kata tadi, ini kan pula dalam ibadah haji ni. Memang dia buat tu je lah. Sebab ibadah haji ni tuan-tuan, dia satunya, dia menarik keselesaan kita. Ya. Tak kira lah walaupun dia pergi dengan haji yang mahal-mahal tu pun sama aja. Cuma dia ada sikit ringannya. Dia tetap. Tapi nilai berbeza lah dengan orang yang masyaqqah ni, yang berada di Mina, tak nak melontar, kena berjalan, pergi balik lebih kurang dekat 7 km juga. Dengan kesesakan orang ni semua. Ini semua nak uji kita. Sebab tu ibadah tu haji ni, dia ibadah, dia badan ni, dia badan, guna tenaga. Dia guna tenaga. Kesabaran, ini semua nak diuji. Itu dah cabarannya. Jadinya sebab itu, ya kita kena siap lah. Jangan buat perkara-perkara ni lah. Jida, nak bertengkar, bergaduh orang. Bergaduh yang benda yang seronok ni kalau sembang. Lepas tu saya kata tadi, dalam musim haji kita ni, dalam satu bilik kita tu, kadang-kadang bukan sama fikrah pun. Dia ni sokong, dia ni sokong, dia ni sokong. Jadi elakkan duk cerita benda-benda yang boleh mencetuskan perbalahan ni. Perli memerli tak. Tak payah. Fokus untuk ibadah je. Tak payah nak tegakkanlah dia seorang yang betul, dia yang hak dia yang haknya dia sokong tu saja yang betul, hak dia semua tak betul.
Kan? Nak buat gaduh nak buat apa? Benda boleh bincang, boleh duduk baik-baik pun nak gaduh tak. Jadi tak payahlah benda macam ni. Tak perlu bawa benda-benda ni ke. Tak ada keperluan pun nak bawa. Ya, sebab tak mengubah apa-apa pun. Jadinya elakkanlah perkara-perkara begini. Cari nak tajuk-tajuk nak panaskan orang, tajuk-tajuk nak bagi orang marah, tajuk-tajuk nak buat benda yang boleh berjidal lah. Boleh bergaduh kan. Ya. Ini pasal haji tadi dah. Yang kedua punya pula, kita sebut tentang apa? Haji yang mabrur ini tidak ada ganjarannya kecuali syurga. Itu tadi. Bila kita jaga tiga perkara tadi, tidak melakukan rafas, tidak melakukan fusuk, tidak melakukan jidal. Jaga perkara ini sebab memang dia melibatkan diri kita sendiri. Jadi bila kita balik semula ke tanah air ni, maka insya-Allah kita akan dapat haji mabrur. Jadi haji mabrur ni dia tak ada ganjaran lain dah, tak payah sembang lagi dah. Dapat ganjaran seperti dia melakukan itulah inilah. Kalau macam solat jemaah dapat 27 ganjaran, kan orang yang bersekadar tak payah sembang. Kalau haji mabrur ni kata Rasulullah tak payah sembang lain lagi dah. Dah confirm syurga dah. Cumanya kita tak tahulah. Kita balik-balik tu kalau malaikat ada hantar sijil tak apa. Tahniah Tuan Haji. Tuan Haji dapat haji mabrur. Alhamdulillah, syukur tu nak. Kita tak tahu. Pada sakaan kita dapat mabrur tapi rupanya Marlboro je dapat. Kan? Kita pun tak tahu. Jadinya bagaimana nak tahu? Jadi kata dia tak tahu. Bagaimana nak tahu? Kan? Antara tanda-tanda orang yang hajinya mabrur, bukan Marlboro, ialah dia konsisten melakukan ibadah. Di sana dia pun rajin ke Masjidil Haram, sama pun sama sini lah. Dia jaga solat fardu dia di masjid jugalah. Dan di sana dia boleh jaga tutur kata je, sama jugalah dia balik ni. Konsisten dengan amal ibadah yang baik yang dia buat tadi tu. InsyaAllah haji tu haji mabrur. Ya. Kadang-kadang balik ni sebab tak berapa nak sihat, batuk kan. Batuk ni semua tak apa, rehat kejap. Dah sihat tu datang nanti balik. Teruskan ibadah tu. Tak perlu datang sejam awal pun ke masjid. Sebab kalau sejam awal pun untuk Bilal pun tak mandi lagi. Kan? Datang dekat-dekat nak ni, dalam 10 minit, 5 minit tak ada masalah. Hari Jumaat datang awal. Itu je. Didik diri kita tak? Kalau di luar, di sana waktu kita berada di Tanah Haram pun, kita rajin bersedekah, sama jugalah kita teruskan. Apa saja amalan-amalan yang baik. Kalau di Tanah Haram, setiap kali kita menunggu waktu-waktu, kita sempat baca 4 muka surat, baca mushaf, baca Quran. Kan? Di sini pun sama dan juga teruskan. Tak dapat banyak pun berjanji kita buat. Jadi ini insya-Allah lah tanda-tanda haji mabrur. Kalau yang Marlboro ini, bila mana haji Marlboro, ialah dia balik berubah. Dia balik pada asal balik. Kalau sebelum haji pakai seluar pendek, balik sama jugalah seluar pendek jugalah. Kalau sebelum haji duduk lepak kedai kopi 5-6 jam, sama juga tak berubah pun. Kalau sebelum haji duduk cakap merapu je lah. Tak ada benda yang betul. Merapu je cakap lah. Sama juga balik pun. Jadinya tak ada apa nilai lah pun. Sama juga seperti orang yang berpuasa kata Rasulullah. Orang yang berpuasa ni tujuan puasa nak didik hati. Ada orang pada dia tak ada masalah. Sama je lah. Sebelum mana dia puasa, dalam bulan puasa, lepas puasa, sama je panggil dia. Kalau tak semayang jugalah. Kan? Jadi rugilah orang macam ni. Jadinya, orang yang mengerjakan haji, sedangkan dia sanggup menjaga segala pantang larang ketika mengerjakan haji, maka diampuni segala dosanya sehingga dia kembali bersih. Seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Suci bersih dia ni. Pantang larang yang mesti dihindari itu termasuklah segala yang membatalkan haji lah. Boleh menyebabkan haji kita cacat, yang mana kita terpaksa bayar dam tak, yang dikenakan dam. Makanya elakkan daripada ini. Cuma kadang-kadang isu-isu fiqah lah. Biasa kalau dalam masalah haji umrah ni, rambut, sikat rambut boleh ke tak boleh, mandi sabun tu boleh tak boleh, tak. Jadi isu-isu macam tu. Jadi benda-benda fiqah yang buat, kadang-kadang inilah yang membuatkan berlakunya perdebatan, jidal tak.
Mesti nak pertahankan dia dah. Maka untuk lebih selamat, ikutlah apa yang disarankan oleh tabung haji lah. Kan? Ikutkan saranannya apa yang ni. Sebab ustaz-ustaz tabung haji pun memang semua dia ni telah dilatih pun tak. Maka ikut yang tu lebih selamat lah. Kan? Kadang-kadang pada kita boleh nak pegang dengan lain, tapi padahal tak sampai pun tahap macam tu pun. Kita yang rasa macam tu. Kan? Kita yang rasa macam tu, padahal tak pun. Jadi tanyalah orang yang lebih arif lah. Kan? Sebab apa? Mereka yang biasanya masak dengan orang kata, dah kencam dah dengan benda-benda macam ni lah. Tak ada masalah. Masalah fiqah khususnya lah. Ya? Nak pakai kasut macam mana, bertutup tak tutup kan. Jadi isu-isu macam ni maka banyak rujuk pada ni. Itu lebih selamat. Bagi kita yang tak tahulah. Kan? Bagi yang dia tahu tak ada masalah. Bagi yang tak tak kerti bab fiqah nak tanya ni kan. Macam saya bagi contoh dulu tak, jamak kasar ni kan. Ya, buat jamak kasar maghrib 2, isyak 2 ni kan. Tu pun tak tahu. Kita tanyalah orang yang tahu. Pantang larang yang mesti dihindari itu termasuklah segala yang membatalkan haji. Di samping itu, tidak boleh bercakap kotor. Ya, saya buat tadi tak, kita mencarut, mengeluarkan kata-kata lucah tadi, mengumpat, menceritakan kekurangan orang lah. Mengumpat ini benda-benda ni, berbohong, mencaci maki orang, menengking orang, lambat sikit lah. Kan? Beg kita tak terangkat orang marah, tengking habis dah, semua tak betul lah. Sebab dia ujian kesabaran. Itu kata tadi tak, mula-mula daripada kita dah masuk, kalau kita dah ready nak pergi haji ni, pergi setkan dia siap. Ada orang dia tak tahu kan, dia ingat dia pergi haji ni macam pergi melancong kan. Maka macam tu. Ya, maka ada haji dia pergi. Dah set sini dah, apa yang aku nak buat? Apa benda aku tak boleh buat? Kan? Hati ni, sebab dia didikan hati dengan banyak sabar. Kalau kita kata kita ni penat, orang lain pun penat juga, sama je dah. Kan? Tambah kalau kita berada di Muzdalifah pun tak jauh sangat. Dah macam cerita burung penguin dekat ni pun, dekat benua Antartika semua tu kan. Punya dah banyak orang, Allah putih semua. Ya. Sempit-sempit duduk kan, tak apa dah sabar. Sebab tu banyakkan bersabar. Ada orang kadang-kadang bila mana dia tak sabar tak, kita nak tegur orang, suruh sabar kan, kita kena balik tak. Tak apalah. Ya, orang kan dia bagi dia mudah lah urusan dia lah. Nak didik hati ni. Kemudian berbantah-bantah ataupun bergaduh. Ya, komplain dia orang. Semua benda tak betul lah. Kan? Bermula daripada lift, hotel, bilik tak ni lah, tu tak ada, semua tak ada. Komplain dia. Ya, bab komplain tuan-tuan. Orang yang pergi haji yang VIP pun sama jugalah. Komplain juga. Sebab komplain ni panggil manusia. Ni ada puas hati, tak ada puas hati sebab macam-macam. Kita kadang-kadang lepas kedai mamak pun order lain-lain beza dah, macam-macam pemikiran dah. Jadi gitulah kata. Nak cerita bab komplain ni semua orang tak ada masalah. Memang dia pandai bab komplain. Tapi dalam bab nak membangkitkan, dalam bab nak beri nasihat yang baik atau yang baik tu tak apa nak ada lah. Jadi komplain tu memang A lah. Memang juara lah kita ni. Sebab senang. Nak cari salah orang memang mudah kan tuan. Ya, nak mencari salah orang memang mudah. Tak susah pun, memang pakar. Tapi kalau kita nak cari kelebihan seseorang tu susah. Sebab ada dia tak tunjuk pun benda tu. Dah tu kurang kan. Tak payah pun. Kadang-kadang kita tengok orang ni, konon-kononnya macam lebih bawah rendah pada kita lah. Ada yang dia lebih mulia dari kita lah. Tidak boleh melakukan segala perbuatan fasik, yakni mengerjakan dosa besar. Ya, tidak boleh menipu, mencuri, menerima rasuah dan sebagainya lah. Kan? Ini bukan cerita dalam keadaan kita berihram saja tak. Luar pun sama juga. Jika ini semua dapat dijaga, sedangkan syarat dan rukun haji dilengkapi, niat ikhlas dan wang yang dibawa pun wang yang bersih. Ya, wang yang bersih daripada perkara haram lah. Dan juga syubhah. InsyaAllah tercapailah haji yang mabrur. Kalau haji mabrur sudah tercapai, maka balasan yang diberikan Allah adalah syurga. Ya, itu tentang tajuk yang ke-30, 32. Tajuk yang ke-33 pun sama juga. Ya, lebih kurang sama dengan tajuk ke-32. Iaitu mengerjakan umrah. Ya, kita baca matan hadis sama-sama.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun laha bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannatu. Antara mengerjakan umrah dengan satu dengan yang lainnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kadang-kadang bila kita pergi umrah atau kita pergi haji pun kita akan buat umrah juga. Tak adalah kita duduk saja dan ni tak. Jadinya kita akan nak pergi ke Tanah Ain tu, ya, buat umrah ke umrah. Dan juga haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah SAW bermaksud mengerjakan haji. Kemudian seorang wanita berkata kepada suaminya, ni Rasulullah pergi haji ni. Ya, ceritanya ni zaman tahun-tahun terakhir Rasulullah pergi haji ni. Maka bila orang Islam dengar Rasulullah pergi haji, pakai ramailah nak pergi haji ke Rasulullah ni. Ya. Kemudian seorang wanita pun dia pun nak pergi juga. Dia berkata pada suaminya, dia minta izin suami dia, izinkanlah saya pergi haji bersama Rasulullah. Maksudnya wanita ni dia nak ikut rombongan Rasulullah pergi haji lah. Ya. Suaminya menjawab, aku tidak sanggup menghajikan kau. Maksudnya fulus. Tak adalah, tak cukup lah tu. Tak cukup fulus. Ya. Isinya berkata, hajikan aku dengan untamu yang di tangan si Polan itu. Maksudnya dia suruh ambil balik unta yang kawan tu pakai tu, ambil kau jualnya ni, duit unta tu bolehlah aku pergi haji. Suaminya menjawab, itu adalah wakaf untuk jalan Allah. Dia tak boleh, dia kata, sebab unta ni aku simpan untuk fisabilillah ni. Ya, kalau ada perang apa semua nak pakai yang ni nak pakai, tak boleh lah, kata suami dia kata. Makanya suami ni pun pergilah jumpa Rasulullah lah. Dia berjumpa dengan Rasulullah, kemudian berkata, isi saya berkirim salam kepada Tuhan. Ya, jadi suami ni pergi tanya sendiri Rasulullah lah. Dia mana masalah ni tak. Maka ya, dia kata isi dia berkirim salam pada Rasulullah. Dia ingin berangkat haji bersama dengan Tuhan. Tak, maksudnya isteri dia nak pergi haji sama dengan rombongan Rasulullah lah. Kemudian dia berkata, izinkan saya pergi haji bersama Rasulullah. Kan? Suami dia bagi tahu Rasulullah. Maka suami saya menjawab, aku tidak sanggup menghajikan engkau. Katanya lagi, kata isinya lagi, hajikan aku dengan untamu yang ada di tangan si Polan. Maka suami pun jawab, itu adalah wakaf untuk jalan Allah. Ini dia bagi, suami dia bagi tahu Rasulullah seperti mana yang dia bagi tahu pada isteri dia. Kemudian Rasulullah pun berkata, tidakkah engkau tahu bahawa kalau engkau hajikan dia, bererti itu pun sabilillah. Dia ingat sabilillah tadi tunggu nak pergi perang, tunggu ya ada apa-apa saja untuk Islam ni tak. Kata engkau hajikan isteri kau pun dengan kau jual unta tadi, itu pun sabilillah juga. Ya. Suaminya berkata lagi, isteri saya bertanya, apa amalan yang menyamai haji bersamamu? Kalau dia tak mampu pergi, ada tak amalan yang mana dia nak pergi haji bersama Rasulullah? Rasulullah menjawab, ceritakan kepadanya bahawa umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan mengerjakan haji. Kita tengok bulan Ramadan ni kadang-kadang lebih ramai daripada musim haji. Sebab Ramadan ini dia tak pergi ke Arafah, dia tak pergi ke Mina kan. Semua bertumpul di Masjidil Haram. Memang ramai ya. Ini yang kata lebih ramai daripada haji tu kan. Sebab dia berpusat di situ saja. Berbanding dengan musim haji. Kalau musim haji ni kalau hari Arafah tu Masjidil Haram tu dah tak ramai. Kan 7 jam nak tukar kain kiswah, kain Kaabah semua tukar, dah time 7 jam dah kan. Ya tak ramai. Dan dia pula bila mana dah selesai pun orang nak buat tawaf haji pun berperingkat-peringkat. Tapi kalau bulan Ramadan, waktu berbuka sampai tarawih, memang situ tumpuan dia tu yang susah padat. Ya, tu.
Tapi seronok tak? Kita rasa satu nikmat dapat pergi buat umrah khususnya dalam bulan Ramadan. Ya, dan dapat tu alhamdulillah lah rezeki tu. Tapi nak bagi tahunya ialah ceritakan kepadanya bahawa umrah pada bulan Ramadan sama pahala dengan mengerjakan haji. Kemudian Rasulullah bagi tahu juga bahawasanya dihajikan orang, maka itu pun juga adalah sabilillah. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ni jenis rezeki lebih tak, tengok ada seorang yang rajin istiqamah datang ke masjid, rajin beribadah tak. Seorang yang bagus, tapi tak adalah dia B40 je pun. Kan? Dia sembang-sembang, dia teringin nak pergi umrah, dapat pergi umrah tak. Makanya kalau kita rezeki lebih tak, bagi dia pergi umrah ni kan. Bayang tuan-tuan, setiap apa yang dia buat itu, sampai dia balik pula tak. Amal kita, dia punya pahala tu masuk akaun kita. Tapi kadang-kadang orang dia tak nampak benda ni. Ya? Kecuali kalau dia sebagai mutawif, agensi travel tu memang dia terlibat dengan benda ni lah. Ni ceritanya orang-orang yang memang dia duit lebih ni. Dan daripada dia nak pergi umrah dia punya kali, dia tak ada hal lah pun. Tapi kalau alangkah baik, kalau dia tengok satu orang yang betul istiqamah dalam ibadah. Orang yang bagus alhamdulillah, tapi tak adalah kaya mana pun. Dia dapat umrahkan orangnya ni. Dapat hantar dia pergi umrah. Dapat hantar kalau pergi haji tu besar perkara pula. Umrah ni lah. Sebab umrah bila-bila dia buat kan. Dapat hantar orang macam ni alhamdulillah. Dia pun istiqamah dengan ibadah dia kan. Cukup banyak. Itu kita galakkan begitu. Kalau kita yang biasa orang kata apa, tak ada masalah pun memang tiap-tiap tahun kita pergi umrah. Apa salahnya kita cuba umrah orang. Carilah seorang yang betul istiqamah ni. Jangan kita cari orang yang tak pahala juga. Kan? Memang dia rajin. Alhamdulillah rajin datang masjid. Kuliah-kuliah pun datang. Suka dengar lah. Tapi dia asal pergi umrah tu tapi terpendam je lah. Sebab mana mampu nak pergi lah. Jadi kita dapat orang macam ni alhamdulillah. Yang tuan, inilah antara dua tajuk. Itu mengerjakan haji dan juga mengerjakan umrah ini. Apapun yang pastinya ialah kita ni paling kurang kalau tak mampu nak haji pun tunaikan umrah dulu. Tunaikan umrah dapat pergi. Kalau cukup duit tu kan, pergilah. Pergi. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita dah sampai ke tanah suci. Dan kita kena ingat bahawasanya bila kita berada di Masjidil Haram ataupun di Mekah tu sendiri, tapak-tapak yang kita pijak itulah tapak-tapak mungkin di situlah Rasulullah jalan. Di situlah para sahabat berjalan. Ambil dia punya semangat tu tak. Terutamanya ketika kita tawaf, confirm memang terpijak lah bekas tapak kaki Rasulullah, bekas tapak kaki Abu Bakar, bekas tapak kaki Umar, Osman, Sayyidina Ali, mesti lah. Memang ada lah sebab tawaf. Kan? Tapi jangan kita juga lupa bahawasanya di situ juga ada tapak kaki Abu Jahal. Ada juga tapak kaki Abu Lahab. Jangan kita lupa tu. Sebab Abu Lahab dia pun tawaf juga. Jadi mana satu semangat kita nak ambil. Kalau kita ambil semangat yang baik ini, konsep yang baik, ikutlah Rasulullah SAW lah. Kalau rasa nak pergi umrah haji saja aksesori je, nak pergi melancong saja, pijaklah tapak kaki Abu Lahab, Abu Jahal tadi tu. Kan? Jadi pilihan tangan kita lah. Mana satu kita nak buat. Laksanakan ibadah sebaik mungkin dan juga dibersihkan hati kita. Itu je nak. Yang ibadah kita buat dalam rukun Islam ni semua tuan-tuan, nak didik hati kita sebenarnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. So tunjuk sini. Nak bersihkan hati tuan-tuan. Bukan kita hebatkan kita berapa kali kita pergi umrah, berapa kali kita haji, berapa banyak. Itu kan. Itu antara wasilah untuk membersihkan hati. Satu penghubung jalan untuk bersihkan hati kita. Itu tujuan dia. Tak tujuan lain pun tuan. Sebab itulah bila mana at-taqwa hahuna ni, Allah sebut apa lagi? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam kalangan kamu, orang yang paling bertakwa. Itulah tujuan. Dan tuan, apa saja ibadah kita buat, nak latih diri kita di takwa. Kalau kita seorang istiqamah datang ke masjid, datang kuliah, mendengar kuliah, dan bila kita keluar daripada masjid, alhamdulillah sama seperti mana yang kita dengar, kita amalkan, selamatlah. Tapi kalau berbeza, rajin mari masjid, rajin dengan kuliah, maki orang pun kuat, fitnah orang pun kuat. Ini ada masalah. Bukan masalah apa tuan-tuan? Ini hati dia ada masalah. Itu tuan-tuan. Tujuan rukun Islam yang kita buat ni semua nak didik hati kita.
Tak ada siapa-siapa pun kita, tak ada apa-apa pun. Kita antara kita tak. Sebab syurga Allah tu dia tak ada kota. Jadi dia tak ada kota ni semua orang layak dapat syurga. Tak ada kata untuk golongan ulama saja, golongan ustaz saja ada. Belum tentu sama. Kalau dia seorang alim, bertakwa, insya-Allah syurga. Ya, seorang abid bertakwa, insya-Allah syurga. Seorang yang zuhud, takwa, insya-Allah syurga. Tapi kalau tiga-tiga ni alim, dia seorang alim tapi tak ada takwa dalam diri dia. Tak ada jaminan syurga bagi dia. Siapa pun dia. Ya. Jadi itu dia cerita tadi ya tentang dua tajuk ni insya-Allah. Ya wallahu alam. Jadi kita akan tamu lagi kepada kuliah akan datang pada tajuk yang ke-34, yakni duduk di majlis zikir. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا الفهم وعملا مقبولا. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.